نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يسر ولا تعسر. Rabbi tamim bil khair. Allahumma amin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana memberikan kita kesempatan untuk bertemu pada malam ini. Saya ucapkan selamat datang pada tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat Al-Quran yang berada di Zoom, juga pada tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat Al-Quran yang bersama di Facebook. Alhamdulillah. Malam ini kita berada pada malam yang bukan malam ulang kaji, dan bukan hari kelas kita, bukan hari sesi kita, tapi bukan juga malam ulang kaji. Alhamdulillah, malam ini kita berada dalam satu sesi khas bersama dengan Tuan Fazrul Ismail. InsyaAllah kita akan membincangkan mengenai membina taqwa di bulan Ramadan. Baik. Tanpa membuang masa, saya menjemput Tuan Fazrul Ismail. Sudah bersama ke? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Sihat Tuan. Alhamdulillah. Sihat-sihat. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Tuan sudi meluangkan masa malam ni dalam kesibukan siang tadi. Ada live, ada recording lepas satu kelas ke satu kelas yang lain. Malam ini masih lagi Alhamdulillah sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami semua pelajar BAQ Bahasa Al-Quran untuk kita nak bincang sikit mengenai takwa. Untuk sebagai info untuk Tuan Fazrul Ismail, kita dah habis sampai sesi yang ke-27. Berbaki lagi Jumaat, Sabtu dan Ahad ni adalah 3 sesi yang terakhir lah. Jadi kita dah habis ambil bahagian isim dan kita dah habis juga mengambil pada bahagian fi'il, kata kerja. Jadi itu insyaAllah malam ni dalam perbincangan ni mungkin lagi lah, mudah-mudahan kita semua boleh lebih nampak sudut perbincangan yang mungkin Tuan Fazrul akan bawakan. Mungkin kita akan lebih jelas dari sudut bahasanya kan. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kefahaman, Allah kurniakan kepada kita taufik, Allah kurniakan kepada kita hidayah untuk kita mendengar yang terbaik dan kita mengikut yang terbaik daripada apa yang kita dengar, insya-Allah. Baik, tanpa buang masa, saya menyerahkan lensa kamera kepada Tuan Fazrul Ismail. Silakan Tuan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Faiz. Seterusnya kepada semua peserta bahasa Arab Al-Quran yang sudah pun sampai kepada siri yang ke-27 daripada 30. Jadi ada baki 3 siri lagi lah Ustaz ya. Ya, betul, 3 lagi. Jadi saya yakin bahawa pengalaman belajar Al-Quran ataupun belajar bahasa Arab yang terus merujuk pada Al-Quran ini adalah satu pengalaman yang amat indah sebenarnya ya. Saya ucapkan tahniah kepada semua, tahniah kepada Ustaz Faiz. Untuk tahap pertama kita ada 5 tahap. Tahap pertama dan habis sahaja hari Ahad ini kita dah boleh berhenti sekejap ya, memberi laluan kepada bulan Al-Quran. Untuk maksudnya kalau katakan siapa yang dah ada asas tahap 1 ini banyak dah boleh dipraktikkan ya, selain daripada kalau di My Quran Time itu kita bermula esok sahaja hari Jumaat, insya-Allah kita akan mula juz pertama bacaan ya, ayat pilihan, tapi kita setiap juzuk tu kita bahagikan kepada 5 bahagian untuk memudahkan siapa yang nak baca 4 muka surat, 4 muka surat, 4 muka surat.
nak baca lebih okey ya, tapi kalau ada 5 kali waktu solat itu satu hari habis 20 muka surat dengan sedikit tadabbur ya, sedikit tadabbur ringkas bagi setiap 4 halaman tersebut. Dan kita ada program TFT juga online, nanti mungkin kita boleh bagi link juga, di mana besok pagi pukul 7 pagi insya-Allah kita akan mula baca halaman 1, 2, 3 ya, bagi setiap hari itu pukul 7 hingga 7.30. 2 muka surat, besok je lah 3 pasal ada Al-Fatihah. 2 muka surat setiap hari itu mengikut juz di dalam Quran Time. Jadi pagi-pagi itu dah boleh baca dengan Ustaz Tarmizi 1 muka surat, Ustaz Tirmizi baca 1 muka surat, saya bahagian tadabbur lah kan. Dia tak boleh ambil kacau bahagian Ustaz Tarmizi, Ustaz Tirmizi tu kan. Jadi insya-Allah 2 muka surat tu sebagai sebagai pemberi semangat pagi-pagi dengan Quran, tadabbur. Kemudian tengah harinya itu ada 12 tengah hari itu tadabbur bagi setiap juz berkenaan. Kita mulakan awal agar bila dah 1 Ramadan nanti kita dah sampai juz ke-5, sampai 27 Ramadan itu kita 26 Ramadan dah habis dah 30 juzuk. 27 Ramadan tu harapnya kita sempat insya-Allah khatam Al-Quran. Harapnya kalau siapa yang dah baca setiap hari 1 juzuk itu bolehlah kita bersama-sama khatam di peringkat kebangsaan ya, di TV Al-Hijrah ya, TV Al-Hijrah main dia. Itu kita punya target. Dan sudah tentu bagi yang dah ada bahasa Arab Al-Quran tahap 1 ini, sebenarnya insya-Allah kalau siapa yang dah biasa baca 4 muka surat 1 waktu solat ataupun nak fokuskan kali ini nak ambil kesempatan pada bulan Ramadan, sudah tentu apa yang dipelajari akan menambah nilai ya, menambah nilai. Mungkin 4 muka surat plus dengan mungkinlah kena tambah lagi 5 minit ke 10 minit lagi minimum untuk menghargai kepada ayat-ayat yang dibaca pada setiap juzuk tersebut berdasarkan pada silibus yang telah dipelajari. Ya, jadi mungkin secara ringkas saya nak jemput Ustaz Faiz cerita sikit Ustaz ya, apa silibus yang dah dipelajari, istilah-istilahnya, agar mungkin hari ini saya nak bagi contohlah. Nanti kalau katakan mula besok kan, juz pertama, kita ambil contoh daripada juz pertama itu untuk kita apply apa yang telah dipelajari. Kemudian kita kalau ada sempat masa juz kedua, kita ambil 1 contoh, 2 contoh agar ini menjadi pengalaman barulah. Pengalaman baru. Kalau TV Al-Hijrah tu dia kata andai ini Ramadan terakhir. Kan? Dan kita pun tak tahu bila yang kita ni terakhir kan dengan Ramadan. Bila Allah bagi peluang ini, kalau boleh kita nak hias bulan Al-Quran Ramadan ini, kalau boleh khatamnya ya, kalau boleh kita baca dengan keluarganya, dapat tadabburnya sikit kan. Kemudian kalau yang dah belajar bahasa Arab tu tadabbur dengan bahasa Arab yang telah dipelajari. Jadi silakan Ustaz nak revise semak sikit sebelum kita bergerak terus. Baik, boleh tuan. Malam ni saya nak menjemputlah biar pelajarlah tuan yang memberikan revision apa yang telah dipelajari. Ni soalan lah ni. Soal ni kira ujian. Ujian. Okey. Ada siapa yang volunteer nak berkongsi dengan kita apa yang telah dipelajari, ataupun boleh saya lihat di skrin ni ada Puan Hanisah Tajuddin boleh berkongsi. Boleh unmute kan apa yang telah dipelajari daripada minggu pertama hingga ke minggu 27 ini. Dari sudut kita bermula dengan apa yang telah diambil, apa yang telah dipelajari sepanjang 27 ini. Boleh kongsikan dari sudut faktanya apa benda, dan dari sudut tadabburnya kalau boleh poin-poin berkenaan tu kalau boleh kongsikan insya-Allah. Silakan Puan Hanisah Tajuddin. Baik. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Secara ringkas, tahap 1 kami dah belajar mengenal isim. Isim, apa makna isim? Mula di sini dalam kalimah terbahagi kepada 3, isim, fi'il dan harf. Baik. Isim tu ialah kata nama, fi'il ialah kata kerja, dan harf tu ialah kata tugas. Lepas tu dalam setiap bahagian ni kita belajar cara nak mengenal perkataan tu, kalimah tu dalam Quran.
So kalau macam isim, dia ada 5 cara lah. Maknanya melalui makna kalimah yang kita dah biasa dengar macam Al-Quran, Allah, Rasul, Musa, Maryam. Okay. Lepas tu cara kedua ialah mengenai isim, kata ganti nama diri, kata ganti diri, dhamir lah, huwa, nahnu. Lepas tu cara ketiga bila mengenai isim lah didahului dengan 3 tanda, alif lam, huruf qasam, ba, ta, waw, dan juga didahului dengan 8 huruf jar. Jangan ingat min ila, fi, min ila, an ala, fi, bi, ka, la, atau li. Dan cara keempat untuk mengenai isim ialah diakhiri dengan 2 tanda, tanwin, ini paling senang lah. Dan juga diakhiri dengan kasrah baris bawah. Yang ni paling mudah nak dikenali lah. Okay, lepas tu dengan alif lam tadi. Cara kelima ialah diakhiri dengan 2 tanda tambahan, iaitu ya, nun berbaris di atas di akhir perkataan, dan juga waw, nun berbaris atas di akhir perkataan yang di awalnya bukan huruf ta, atau sebab kalau di awalnya tu makna dah jadi fi'il. Kemudian belajar juga fi'il. Fi'il ada 2, madhi dan juga fi'il mudhari. Madhi makna past tense. Mudhari tu ialah present of future lah. Baik, terima kasih ya Puan Hanisah. Sekarang dah kenal isim, kan? Dah kenal dhamir. Baik, jadi apa kesan setelah mengenal isim? Apa fungsi setelah mengenal isim tu? Personally untuk saya yang sangat berkesan ialah bila perkataan nahnu, maknanya bila saya baca saya dah faham. Maksudnya bila ada perkataan perulangan perkataan dhamir tu menggambarkan keagungan Allah SWT. Okey, dia ada 2 ayat masa dalam proses belajar ni, dia ada 2 ayat yang paling terkesan dalam saya. Satu yang inna nahnu nuhyi wa nuti wa ilaihi masir. Satu lagi pengulangan dhamir na tapi untuk manusia lah. Yang tu maknanya dari situ kefahaman tu bertambah. Dan juga bila belajar bahasa Quran ni, bila kita baca tu kita nak tengok mana kita seronok. Oh, ini isim, ini fi'il. Kat situ dia punya advantage bila dah belajar bahasa Arab ni dan bila baca Quran. Baik, terima kasih Puan Hanisah. Baik, jadi kiranya bila kita dah kenal isim, kan, antaranya lah kita melihat pada dhamir ataupun kata ganti diri itu, bila kita baca dalam Quran, dia memberi kita makna tambahan. Antaranya ialah apa? Perkataan nahnu. Bila Allah yang guna perkataan nahnu, maka Allah nak menunjukkan pengagungan diri dia, kehebatan diri dia, kebesaran diri dia. Dia guna perkataan nahnu yang merujuk kepada, kalau kita guna sebagai manusia, dia merujuk kepada satu kumpulan yang ramai, 3 orang dan ke atas. Kan? Tetapi Allah, dia hanya satu, tunggal. Dia gunakan perkataan kami, nak menunjukkan kekuasaan dia yang hebat. Kamu yang ramai, kalau nak buat satu kerja tu perlu kepada yang ramai, tapi Allah hanya dia satu, tunggal saja boleh melakukan perkara yang manusia tak boleh nak lakukan, lebih hebat daripada manusia lakukan. Dan bila dalam ayat tu ada banyak kali pengulangan dhamir, nahnu ke, na dan sebagainya, maka apa? Menunjukkan kepada penegasan, nak tegaskan apa yang nak disampaikan dalam ayat tersebut. Dan poin untuk isim yang penting ialah isim ataupun kata nama ini menunjukkan sesuatu yang tidak berubah, sesuatu yang tetap. Sesuatu yang tetap tidak berubah. Dia tidak terikat dengan masa. Kan, maksud dia bukannya, contoh kalau kita cerita tentang beriman, dia bukan hari ini dia beriman ataupun dia semalam beriman, tak. Dia semalam, hari ini, ke depan dan sampai bila-bila dia dikenali sebagai orang yang beriman. Sifat iman itu telah tetap berada dalam diri dia, tidak berubah. Itu antara fungsi bila kita kenal kata nama ataupun isim. Kemudian fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Fi'il madhi menunjukkan perkara yang telah lepas. Tetapi dalam Quran kita baca terutamanya pada juzuk 30 banyak fi'il madhi ataupun past tense yang Allah gunakan, tetapi Allah cerita tentang perkara yang belum lagi terjadi ataupun perkara yang akan datang. Contoh, Allah menggunakan fi'il madhi dalam surah idza syamsu kuwirat. Contohnya, kan, apabila matahari itu terbelah. Matahari dah terbelah ke? Lagi sudah terbelah dan sebagainya? Tidak.
Allah menceritakan mengenai perihal hari akhirat yang nanti akan datang, belum lagi terjadi, kan? Tetapi menggunakan bentuk past tense seolah-olah dah terjadi, menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa perkara itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Kemudian untuk fi'al mudhari', yang perlu kita ingat ialah perbuatan yang berulang-ulang dan juga berterusan. Kan satu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan juga berterusan. Jadi ini secara ringkas antara poin yang boleh kita ambil ketika mana kita telah mengenal isim, fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Silakan Tuan Fazrul. Okey, baik. Terima kasih tahniah diucapkan kepada Puan Hanisah ya, berkongsi sebentar tadi tentang bagaimana mengenali ataupun sudah pun mengikuti tentang beberapa perkara ya, sudah mengenal pun tentang istilah dhamir di situ, walaupun taklah sampai belas-belas tu dihafal ya, tak pasal fokus kita hanya 8 Ustaz ya. 8 saja. 8 sahaja, paling kurang pun tahulah ana tu saya ya, nahnu tu kami, jangan tertukar ana dengan anta tu kan. Okey. Jadi bila dah kenal perkara tersebut, satu bahasa Arab biasa, tetapi bila ianya difahami dengan bahasa Arab Al-Quran, kita sudah pun dapat menghargai. Contohnya kalau kita tengok, saya sharekan skrin saya. Contohnya kalau dalam surah Al-Fatihah itu, iyyaka dekat sini, ini dah boleh soal Ustaz ni? Iyyaka ni? Boleh. InsyaAllah. Boleh dah kita tukarlah orang. Tukar orang pula. Siapa Ustaz Faiz nak cadangkan? Saya nak soal dah ni. Okay. Boleh ke Puan Hamidatul Akmal? Boleh? Okey. Silakan Puan Hamidah. Saya nak tanya ialah iyyaka itu, ka itu sebenarnya apa maksud ka dekat situ? Itu dhamir kan? Dhamir merujuk pada apa tu sebenarnya? Itu ganti nama diri untuk engkau yang refer to masculine. Masculine ya. Okey. Dan itu adalah satu ke ataupun banyak? Mufrad ke jamak? Mufrad. Satu. Ya, jadi bila iyyaka ini maksudnya kita dah dapat menghargai pada mu tu dekat ka tersebut kan. Dan bila cakap tentang satu ini kalau merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasal ini dalam ayat Al-Fatihah memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka ke itu bukan sekadar kamu satu ya, tetapi kamu ataupun engkau yang esa kan, engkau yang esa. Itu bila kita dah mula tadabbur Al-Quran dengan kefahaman ka tadi tu bukan engkau manusia. Kalau dengan manusia ni, kamu ni mungkin kalau raja pun tuanku kan, dia dah bahasa Melayu ni dia dah siap tukar-tukar dah. Tuanku ke ataupun kamu ke, engkau ke, awak ke, ataupun apa lagi perkataan yang merujuk pada engkau? Demo kan. Okey. Jadi semua perkataan-perkataan tu dia ada adab di sebaliknya itu. Ada dia punya nilai di sebaliknya. Tapi dalam bahasa Arab ni dia satu je. Kan? Sekali je. Ka. Dah. Ya, pada Allah pun ka, kepada saya pun ya ka, kalau katakan kepada mana-mana orang ya, ataupun dalam binatang pun boleh ka juga kan. Jadi bila kita melihat kepada ayat ini, kita tahu bila nak memahami ka di sini, kalau tadabbur itu kita merujuk balik kepada ayat sebelumnya. Ka itu merujuk kepada siapa? Kan? Iaitu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila digunakan dalam keadaan yang mufrad, dalam keadaan yang singular, itu melambangkan ketauhidan. Kan? Ketauhidan. Dia tak macam ka kepada saya. Kalau ka kepada saya itu sebagai manusia biasa, ada je manusia lain. Tetapi kalau merujuk kepada Allah, ketauhidan kepada Allah, itu intelektual kefahaman kita. Jadi bila kita tadabbur apa tazakur daripada perkara tersebut, bila kita lihat cara susunan Allah letak dahulu iyyaka ya, padamu ya Allah, didahulukan dalam ayat ini, maksudnya dia amat penting untuk kita beri perhatian. Walaupun kita ni beribadah pada bulan Ramadan yang kita akan sambut Selasa depan insya-Allah, walaupun kita solat, baca Quran, kita buatlah macam-macam, tetapi bila letak iyyaka na'budu, na'budu tu nak soal pula tu. Na'budu tu
mudhari' ke atau itu okey kita ambil dulu. Isim ke fi'il? Puan Hamidatul. Silakan Puan Hamidatul. Na'budu itu isim ke fi'il ke harf? Boleh unmute dulu, unmute. Baik, silakan. Perkataan na'budu, isim, fi'il ataupun harf? Itu fi'il. Fi'il, dan itu adalah dia punya dhamir kat situ apa? Yang bersambung dengan perkataan Nahnu. Yang nahnu itu kami. Kami. Okey, jadi kalau kami ni merujuk pada siapa? Kepada Allah ke kepada saya? Ada kami ya, kepada manusia. Kepada manusia. Manusia ya. Jadi itu kita dah tahu dah dia punya intellectual, dia punya dhamir tadi itulah dari segi ilmunya ya. Tapi bila kita tadabbur, bila kita ambil peringatan daripada perkataan ini, walaupun kita sembahyang seorang-seorang, walaupun kita beribadah puasa kan, walaupun kita baca Quran seorang-seorang di tengah malam, sebenarnya di situ bila kita masih lagi bercakap na'budu, kalau kita seorang-seorang sepatutnya tukar jadi apa Puan Hamidatul? Kalau seorang-seorang beribadah. Kalau seseorang beribadah, jadi dia refer kepada ana lah. Ana. Jadi kalau ana campur abada tadi tu, dia jadi apa? Kalau Jadi nahnu na'budu. Kalau ana? Depan dia alif hamzah. A'budu. Tapi kita tetap juga solat malam seorang-seorang ke, kita baca Fatihah seorang-seorang ke, tetap juga kita membaca dengan iyyaka na'budu. Kami yang membaca, kan? Ataupun bukan kami membaca, kami yang beribadah, kan? Jadi apa-apa dia punya tadabbur ataupun peringatan yang kita boleh ambil tazakkur daripada perkara ini ialah kita walaupun seorang-seorang tetapi kita ingat kepada orang lain juga. Kalau kita bercakap dalam keluarga, kita ya Allah, kalau aku ni beribadah ya Allah, aku juga doakan pada ahli keluarga aku ini untuk beribadah mentauhidkan kepadamu ya Allah. Itu dia punya kesan bila kita tahu bahawa itu adalah dhamir nahnu, dhamir kami sebentar tadi. Dan belum lagi kita cakap na'budu ini dalam bentuk mudhari' ke ataupun madhi? Dia dalam bentuk mudhari'. Mudhari'. Mudhari' ini salah satu daripada kefahamannya, dia sedang berlaku dan terus berlaku, berterusan, berulang-ulang, kan? Bahasa Arabnya istimrar, tikrar, ya. Jadi kesannya apa? Bila kita baca iyyaka na'budu, bila kita baca seorang-seorang di tengah malam, kita bukan sekadar cakap pasal diri kita, pasal keluarga kita, pada kawan kita, pada mak ayah kita yang beribadah mungkin tak bersama kita, dia mungkin dekat kampung. Kita boleh teringat kepada siapa sahaja nahnu yang kita nak beribadah dekat sini, ya. Belum lagi kalau kita cakap tentang nasta'in tu, ya Allah kami mohon pertolongan, bukan sekadar kita nak minta tolong untuk kita je pandai bahasa Arab contoh, kan. Kalau boleh kita nak ahli keluarga kita suka belajar bahasa Arab. Dulu dia kata susah, tapi bila Puan Hamidatul dah belajar bahasa Arab setakat ini, bahasa Arab Quran ini, mungkin sebelum ni pernah belajar ke bahasa Arab Puan Hamidatul? Tak pernah secara mendalam lah, cuma tengok dekat. Cuma dan tengok. Sekarang ni apa perasaan bila dah baca macam ni? Dah belajar dengan Ustaz Faiz? Alhamdulillah adalah kefahaman. Jadi especially bila Ustaz Faiz ajar kita cara nak macam mana rasa kesan bila kita faham tu kan, memang rasa macam excited nak tahu kan, macam mana kesan tu kan akan membuatkan kita rasa lebih kita faham dan sedar kan apa yang kita patut buat. Ya. Jadi itulah ibadah yang dibuat, belajar ilmu, ya. Jadi bila kita sedang beribadah dengan belajar ilmu, ada perasaan itu. Bila kita baca saja iyyaka na'budu, perasaan nak beribadah, belajar ilmu ini juga kita rasa ya Allah, kalau boleh nak juga dia ni sampai kepada ahli keluarga saya. Ya, na'budu. Ya, kita bercakap tentang nahnu, masih lagi nahnu. Dan kalau kita bercakap tadi tentang, kita ambil lagi satu sudut, iaitu madhi ataupun mudhari', kita dah setuju bahawa ini adalah na'budu.
Mudhari'. Mudhari', ya. Jadi maksudnya sama ada present tense ataupun future tense ataupun istilahnya continuous tense, kan. Itu bahasa Inggeris lah, kan. Maksudnya sesuatu yang sedang berlaku berterusan. Dan bila kita tahu perkara begitu, kita dah tahu dah, ya Allah sekarang ni aku beribadah. Sedang beribadah ni. Tetapi bukan sekadar present, bukan sekadar sekarang, tetapi bercakap tentang sesuatu yang sedang berlaku. Ya Allah, harap-harapnya kami ni berterusanlah beribadah selepas ini. Jangan engkau cabut rasa manis baca Quran. Jangan cabut rasa manis untuk beribadah. Pasal nak budu ini, selagi kalau kita dapat sekali saja beribadah, ya, nak budu, kita minta Allah kekalkan. Dia bukan sekadar sekali, dia nak kekalkan. Itu sebabnya bila ada perkataan-perkataan lain dalam mudhari' ini, ia menyebabkan kita kalau yafqahun contohnya, ya, yafqahun, faqih ni maksudnya memahami. Tapi disebabkan oleh yafqahun, kita cuba untuk terus memahami. Berbeza kalau katakan dia dalam bentuk madhi ataupun dalam bentuk isim. Isim tu dia dah stabil. Contohnya kalau dalam ayat ini kita bercakap tentang ayat apa? Isim contohnya alhamdu isim, kan. Lillah, banyaklah kat sini isim, kan. Tapi kita masih lagi kita nak fokus kepada na'budu, malah kha ni pun adalah isim. Baik. Jadi alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Puan Hamidatul berkongsi, dan Ustaz Faiz rasanya bagus, alhamdulillah dua orang dah ni macam saya datang menyimak kepahaman kan. Yang pentingnya ialah saya nak kaitkan pada hari ini kemanisan bila baca Al-Quran, ada faham bahasa Arab Al-Quran ini, kita boleh bawa dalam bulan Ramadan kali ini, kan. Kita boleh bawa dalam bulan Ramadan kali ini, dan mungkin kalau ini juzuk pertama, kalau katakan saya pindah kepada juzuk yang kedua, saya qulus sufaha. Ini contohlah kalau katakan nanti dah hari kedua baca juz kedua, macam mana saya nak apply ilmu yang saya belajar. Jadi mungkin kita ambil orang ketiga lah Ustaz Faiz hari ni. Baik. Silakan siapa yang volunteer. Puan Sakinah ke atau Puan Rahimah? Boleh unmute. Silakan. Puan Rahimah ataupun Puan Sakinah, siapa yang nak? Puan Rahimah boleh ke? Boleh unmute? Oh, tak boleh. Puan Sakinah boleh? Silakan. Baik, saya sedang mencari nama-nama lain ni. Dan nama lain. Okey, tak apa. Jadi saya bagi contoh dulu juz yang kedua ni Ustaz, ya. Baik. Ini dia bermula dengan sayaqulus sufaha, ya. Kalau kita tengok dekat sini ada fi'il dekat sini, kan, sayaqul. Ada alif lam kat sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh dah Puan Rahimah. Silakan. Tadi tak boleh unmute Ustaz, tu yang saya saya cuba, saya tak pastilah Ustaz. Tuan Fazrul, mungkin Tuan Fazrul kenal saya pernah ikut kelas Tuan Fazrul. Ya, kenal. Puan Rahimah sekarang menetap di mana? Saya di Seksyen 9. Seksyen 9. Jadi boleh kita bincang sikit daripada juz kedua, pasal kita nanti bila dah katakan Puan Rahimah, kawan-kawan lain baca juz kedua nanti, kita nak aplikasikan apa yang telah kita belajar, paling kurang pun 5 minit. Satu juzuk tu 5 minit, macam tadi Puan Hamidatul tu saya tanya bertubi-tubi tu boleh jawab alhamdulillah, kan. Dan bukan sekadar nak boleh jawab, bukan kerana exam, bukan. Ini kerana kalau boleh bulan Ramadan kali ini kita nak kata pada Allah, ya Allah, walaupun umur saya ni berapa tahun sekalipun, saya ni dahlah berusaha sikit ya Allah untuk memahami kitab-Mu ini ekstra sikit lah berbanding dengan Ramadan lepas, kan. Istilahnya better Quran, kan. Kita sekarang ni pun kita ada program Better Me, jadi kita dah boleh dah cakap pada ya Allah, harapnya kalau boleh bukan sekadar better pada tahun ini, kalau boleh diizinkan Ramadan, lepas Ramadan saya menjadi lebih baik liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk saya ni bawa bekal
amal yang lebih baik, ya, lebih baik daripada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin saya nak tanya dekat sini, saya ambil ayat yang inilah 1:4, ini panjang. Sekejapnya saya ambil. Ini juz yang kedua, ya, juz yang kedua, tapi saya ambil lah ayat yang ke-143 ni. Kita ambil satu bahagian saja dekat sini. Iaitu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya. Panjang ni. Sekejap saya ambil mula inilah kembali balik. Boleh lah. Boleh. Saya ulang ya. Yang awal. Boleh. Awal. Okey. Okey, An-nas. An-nas ini fi'il ke, isim ke ataupun harf? Isim, Ustaz. Isim. Okey, apa tandanya? Ada alif lam. Ada alif lam, ya. Dan Jadi, maknanya pun kita faham biasalah, ni manusia. Manusia, kan? Okey, jadi kalau kita tengok terjemahan, saya assume, saya anggapkan bahawa semua orang tak berapa banyak vocab bahasa Arab, ya. Jadi kalau katakan kita dah belajar sikit itu, kita tengok terjemahan balik. Kan? Tengok terjemahan, harapnya ini boleh buka terjemahan. Macam tu kan. Iaitu orang-orang yang kurang akal pertimbangannya, ya, ataupun bodoh. Jadi bila kita cakap orang-orang bodoh ni merujuk pada mana? Kepada orang yang kurang akal lah. As-sufaha, ya. As-sufaha. Okey. Akan berkata. Itu merujuk balik kepada sayaqul. Kan? Sayaqul. Dia terbaliklah dari segi terjemahannya tu. Macam bahasa Inggeris jugalah kan. Kadang-kadang ada benda yang dia terbalik. Red car, kan. Kereta merah bukannya merah kereta. Macam tu kan. Jadi sama juga kat sini ada yang disusun balik semula, tapi paling kurang kita tahu kalau katakan berkata ni adalah kata kerja, maka kita dah boleh pasangkan dengan ini mesti yaqul, kan. Cuma ada pertambahan sa dekat situ. Yang sa ni dah belajar ke Ustaz? Sudah disentuh tapi belum lihat secara detail lagi. Belum detail lagi, ya. Baru. Cuma dia sebagai tanda kepada lepas sa tu yang dah fi'il. Ya. Okey. Fi'il, ya, lepas sa. Dia ada sa, ada saufa, ada thumma, ya. Jadi kalau dia dari segi akan datang tu dia boleh sa, boleh saufa, boleh thumma, kan. Jadi dia ada kaitan dengan masa lah, ada yang pendek, ada yang panjang. Tapi paling kurang Puan Rahimah dah tahu. Saya terus lagi kepada qul. Qul ini fi'il ke, harf ke ataupun isim? fi'il. Qul. Yang itu mencabar sikit ni. Jadi Amar belum belajar lagi Ustaz ya? Dah lama tak? Kita hanya fi'il madhi mudhari' sahaja. Fi'il lah, fi'il. Fi'il, ya, fi'il. Tapi yang ini adalah amar, bukannya mudhari' ataupun madhi. Okey, tak apa. Kalau yahdi, yahdi ni apa? Yahdi fi'il. Fi'il. Mudhari' ke ataupun madhi? Mudhari'. Mudhari', ya. Macam mana tahu mudhari'? Dia ada ya sebelumnya. Ada ya sebelumnya. Oh, ini dah belajar dalam kelas Ustaz ya? Dah, kita ada tani. Sebagian daripada tanda-tanda tu kita dah belajar. Tanda-tanda. Okay. Kenal melalui tanda. Masya Allah, ya. Bila dah kenal melalui tanda ini, maksudnya kita dah tahu dah kat sini mudhari', ya. Jadi maksudnya Allah sentiasa memberi hidayah kepada may yasha. Yasha ni fi'il ke apa? May yasha. Yasha fi'il lah. Fi'il. Apa tandanya? Ya. Ya, ya. Ila siratim mustaqim. Sirat? Sirat isim. Macam mana tahu isim? Ada tanwin. Ada tanwin, okey. Mustaqim? Sama, isim. Sama. Ada isim kat sini, ya. Ada tanwin juga. Okey, jadi bila kita dah tahu begini, kita ambil sikit tadaburnya. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Maksudnya Allah ini beri hidayah sekali saja ke ataupun berterusan? Dia memberi berterusan. Berterusan. May yasha' ni Allah berkehendak tu berterusan ke sekali saja? Engkau ni dapat hidayah, dah. Engkau ni tak dapat hidayah. Berterusan juga Ustaz. Berterusan. Apa kesan bila Puan Rahimah tahu bahawa Allah ini beri hidayah berterusan dan berkehendak berterusan? Bermakna kita tak boleh berputus asa lah. Tak boleh.
Ya. Bila kita dah tahu bahawa ini mudhari', dia dalam terjemahan tak ada cakap berterusan, kan? Yahdi contohnya ialah Allah yang memberikan petunjuk hidayahnya kepada siapa yang dikehendakinya. Kita akan rasa, ini maksudnya saya ni kalau dah dipilih dapat hidayah, dapat. Kalau tak dapat, nak buat macam mana? Kan kita boleh dapat idea itu daripada terjemahan, kan? Yalah, kalau orang yang tak memahami lah. Kalau tak fahami, ya. Tapi bila kita dah faham ini mudhari', maksudnya Allah ni sentiasa beri hidayah. Allah ni sentiasa berkehendak. Yang penting ialah kalau Allah dah sentiasa offer hidayah, Allah sentiasa offer kehendaknya, kita berusaha untuk mencari hidayah, berusaha untuk dikehendaki oleh Allah, maka insya-Allah kita akan dapat siratal mustaqim. Insya-Allah. InsyaAllah. Jadi ada beza tak Puan Rahimah bila kita baca terjemahan dengan kita dah mula faham sikit lah bahasa Arab dalam bab tadi mudhari' dan juga madhi tadi? Ada beza? Ada beza. Saya memang terasa sangatlah. Sebelum ni saya memang baca makna dia, kan. Jadi tak nampak sangatlah sama ada perkara ni berterusan ataupun macam yang kata Ustaz tadi, yang perkara past tense tadi tu, kan. Kita pun tak terfikir yang kenapa past tense tapi macam yang hari kiamat, kan, belum berlaku tapi dah dalam perkataan yang dah lepas, kan. Jadi kita tak faham, tapi sekarang saya rasa alhamdulillah lah, syukur saya mengikuti pengajian ni lah. Alhamdulillah. Ya. Okey, jadi terima kasih diucapkan pada Puan Rahimah. Itu contohlah kepada semua yang mengikuti di Facebook ataupun di Zoom sekarang ini. Ini contohlah bagaimana nanti kalau berinteraksi dengan juz yang kedua, ataupun mana-mana juz nanti jumpa mudhari' itu, ataupun madhi itu, kita dah mula jangan kita macam main lalu saja, kan, macam main lalu saja. Pasal walaupun saya dah setahun lebih kendalikan My Quran Time, tapi bila saya lalu je kepada mudhari', contohnya kepada yaqilun, contohnya yafqahun, contohnya, mesti beri perhatian sikit. Beri perhatian, berhenti sekejap, tengok ni apa sebenarnya yang Allah nak sampaikan, ya. Jadi itu contoh, saya ambil contoh lah, ya, yang tentang yafqahun, ya. Terima kasih Ustaz, ya. Okey, terima kasih Puan Rahimah. Okey, yafqahun ni, kalau saya istilah ni saya nak bawa tuan-tuan semua pada surah Al-An'am ayat 98. Ya. Surah Al-An'am ayat 98. Saya nak cuba bersama dengan pelajar lain, Ustaz Faiz. Baik, silakan. Siapa yang nak mencuba, silakan. Puan Sakinah nak mencuba, boleh? Boleh unmute, silakan. Baik, Puan Sakinah, ya. Kita nak bincang ayat surah Al-An'am dalam Quran Time. Kita dah cover dah ayat ni, tapi ketika tadabbur saya tak adalah tadabbur mendalam dengan ambil kira nahwu ataupun saraf, kan, dari segi tata bahasa. Tapi kita nak cuba dulu. Puan Sakinah, kalau kita tengok kepada ayat ini, huwa kat sini ada allazi ansha'akum. Ansha'akum ini fi'il, harf, isim. Kalau kita tengok ni, kum ni kita kena asingkan. Ini kamu. Lepas tu ansya'a, fi'il madhi. Pasal dia ada alif, hamzah di depan. Okey. Jadi madhi ke ataupun mudhari'? Fi'il madhi. Fi'il madhi, ya. Ustaz Faiz, setuju jawapan? Ini bentuk bentuk perkataan yang 4 huruf. Ini kita belum lagi masuk pada bahagian kita masuk tiga baru tiga. Tahap yang pertama. Okey, kita ambil lain, ya. Kita ambil yang lain pula. Nafs. Nafs ini fi'il ke, isim ke, harf? Isim, Ustaz. Isim. Pasal dia ada tanwim. Ada tanwim. Tanwim.
Okey. Kemudian kalau kat sini, ini bolehlah Ustaz pasal 3 huruf Boleh. Okey, fassalna. Na dekat sini merujuk kepada apa? Fasalna. Na merujuk pada kami. Kami, ya. Dan ini kata fi'il digabungkan dengan kami. Kami ni merujuk pada siapa ni? Merujuk pada nahnu. Nahnu. Dah. Sekejap. Tak apa. Kami, nanti sekejap. Dia punya, Terjemahan boleh? sesungguhnya kami telah menjelaskan, merujuk kepada Zamir kami dia kembali kepada siapa dalam konteks ayat? sesungguhnya kami telah menjelaskan. Maksudnya Allah lah. Allah, ya. Tapi digunakan perkataan nahnu kat sini, ya. Betul. Okey, jadi bila dah belajar dengan Ustaz Faiz, nahnu di sini, kalau dekat atas ni dia tu satu je, Allah yang esa, kan? Tapi dekat sini nahnu pula. Jadi bila Allah gunakan perkataan nahnu merujuk pada apa tu? Apa maksudnya? Maksudnya Allah nak mengagungkan dia punya inilah keagungan kehebatan Allah. Itu satu, ya. Maksudnya menunjukkan keagungan Allah. Bila kita baca ni kita akan rasa Allah ni siap menunjukkan keagungannya, menggunakan kerajaannya untuk menjelaskan, kan? Fasalna tu maksudnya menjelaskan, mengajarkan ayat kebesaran-kebesaran, ya, Allah SWT liqaumin yafqahun, ya, kepada kaum yang, kalau diterjemahkan kat sini sebagai kaum yang mengerti. Orang yang mengerti secara mendalam, kan? Itu terjemahan. Tapi kalau kita tengok kepada perkataan ini fi'il, harf ataupun isim? Yang ini fi'il. Yafqahun fi'il. Mudhari' ke madhi? Mudhari'. Mudhari'. Jadi kalau mudhari', dia dengan ya di bahagian hadapan tu. Lepas tu waw nun. Okey. Jadi kalau kita terjemahkan, adakah kaum yang mengerti ataupun kaum yang sedang berusaha untuk mengerti? Mana satu yang tepat? Kaum yang sedang berusaha untuk mengerti, ya, atau mengetahui secara mendalam. Beza, kan? Terjemahan jadi begini. Macam kita rasa macam ini bagi orang yang dah tahu kot, kan? Tapi sebenarnya ini untuk kaum yang dah tahu, dah siap tahu ke, ataupun kaum yang betul-betul saya ni sedang nak mengetahui, nak belajar agar saya faqih, mendalam sesuatu ilmu. Mana satu? Kita nak belajar secara mendalam. Mendalam. Jadi ini menyebabkan kita yang sedang baca ini pun kita rasa ya Allah, kalau boleh akulah kaum yang dimaksudkan di sini, pasal saya ini sedang belajar untuk faqih kepada kehebatan ataupun pelajaran kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terus kita ini akan terus belajar, maka kita akan jadi sebahagian daripada kaum ini. Pasal kaum ini dia berhenti belajar ke ataupun terus belajar? Kalau ikut sini akan terus belajar. Macam mana tahu terus belajar? Sesungguhnya kami telah menjelaskan dia kaum Kaum. Dia dah habis belajar ke dia terus belajar? Yang ni akan terus belajar lah Ustaz. Macam mana tahu? Dalam terjemahan tak ada pun terus belajar. Tapi kita dah belajar dah mudhari' ni dia akan pasal dah belajar ini mudhari' ni. Tapi kalau orang ni tak belajar pun tak tahu. Tak tahu. Itu contoh macam mana apabila kita berinteraksi dengan perkataan mudhari' ini, dia memberi kesan ada harapan, kan? Dan bila cakap tentang sedang berusaha, maksudnya tidak sempurna lagi. Dia kalau dah jadi isim, sempurna, kan? Qad aflahal mu'minun, ini telah berjaya orang-orang yang beriman. Orang beriman tu dalam kata isim, kan? Dalam kata nama. Tetapi kalau katakan yu'minuna bil ghaib, kan? Yu'minuna bil ghaib dalam ayat 2 surah ataupun ayat 3 surah Al-Baqarah, orang ini sedang beriman dan dia sedang membina imannya, tak sempurna lagi, tapi dia terus istimrar, terus berterusan, dia ulang lagi, dia belajar lagi, ingat lagi. Maka itu menyebabkan kita kalau kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun, kan? Kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun, kerana ia adalah satu proses.
Kan? Yafqahun ini kaum itu dia kadang-kadang dia faham, kemudian kadang-kadang tak faham. Kadang-kadang dia faham, kadang-kadang dia tak faham. Rasanya perkara ni ada tak berlaku waktu belajar dengan Ustaz Faiz dalam kelas, Puan Sakinah? Ada Ustaz, memang banyak kita orang. So memang itu proses dalam yafqahun, ya. Pasal dia bukannya yang terus menjadi sebagai seorang faqih. Kalau faqih itu dia dah dalam masdar ataupun isim, dia dah memang semuanya senang. Semuanya faham. Tapi bila liqaumi yafqahun, kaum ini adalah yang sedang berusaha. Yang sedang berusaha dan kesannya apa? Dia akan mendapat ayat, ya, mendapat fasal, dia dapat penjelasan kepada kebesaran-kebesaran Allah. Pasal ayat tadi itu bercakap tentang Allah membiakkan, menciptakan semua perkara ini. Kalau orang belajar biologi, dia belajar meiosis lah apa sebagainya itu, dia lagi makin mendalam lagi. Tapi kalau dia tak terus belajar, dia akan tahu bahawa kita ni daripada Adam, kan? Daripada tempat simpanan rahim. Itu je lah yang tahu. Tapi kalau dia tahu tentang dalam rahim itu peristiwa zygote berkaitan dengan embrio, tentang amnion, semua istilah-istilah itu bagi orang yang nak menjadi kaum yang terus yafqahun, memahami bahawa kompleksnya tentang bagaimana saya dapat makan dalam perut ibu dan tak ada bimbang, maka Allah yang sama boleh jaga kita punya rezeki di atas muka bumi ini, ya, dan Allah yang sama boleh mengekalkan rezeki itu sampailah ke akhirat nanti. Jadi itu kesan bila kita tadabbur dengan sedikit kefahaman kita dengan fi'il mudhari' sebentar tadi. Okey, terima kasih diucapkan. Tanya Terima kasih, pada ya. Saya tertarik dengan tuan sebut mengenai yafqahun ini, satu proses yang sedang dilakukan, kan? Ya. Saya teringat dengan bulan Ramadan yang menghampiri kita ni, kan? Ya. Saya teringat pada ayat yang 183 surah Al-Baqarah. Kalau boleh minta Tuan Fazrul untuk jelaskan sedikit mengenai, kerana di hujung ayat tu, kan, Allah cerita tentang beriman dan akhirnya la'allakum tattaqun. Minta Tuan Fazrul sedikit berkongsi dengan kita mengenai dari sudut bahasa sikitlah, apa yang boleh kita dapat daripada ayat 183 surah Al-Baqarah itu, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Faiz. Itu membawa pada tajuk kita. Tajuk kita ciri orang bertakwa itu. Sebenarnya proses yang kita lalui tadi, macam mana dapat bahasa Arab sedikit, kemudian kita gabungkan dengan pembelajaran juzuk kita itu, itulah proses yang penting kita laksanakan agar kita mendapat status yang Allah nyatakan pada ayat 183, la'allakum tattaqun. Statusnya apa? Bukan al-muttaqun tetapi tattaqun. Beza tu, ya. Kalau kita pergi muka surat sebelah, dia ada al-muttaqun. Tu. Baik, tuan share screen boleh? Tak share. Patut. Okey. Okey, kat sini, ya. Okey, ini ayat 177, ya. Al-muttaqun. Kalau kita tanya pada semua dah dapat jawab lah ni, ini isim, kan. Tetapi muka surat sebelah dia itu, ya, ayat 183 selalu kita dengar ni. Tattaqun. So pada malam ni pasal masa kita pendek, jadi saya taklah tanya kepada pelajar seterusnya, ya. Terus je lah saya kongsikan. Iaitu sebenarnya, wahai orang beriman, difardukan puasa kepada kamu sebagaimana pada orang sebelum kamu, la'allakum, agar kamu dapat apa? Muttaqun ke tattaqun? Tattaqun. Ya, agar kamu tattaqun. Kita tak terjemahkan agar kamu bertakwa lah, kan? Pasal kita dah tahu dah. Kalau dekat ayat yang ini, wa ulaika humul muttaqun, bila seseorang itu memenuhi 6 perkara yang ada dalam ayat 177 ini, ya, yang pertama iman, ya, kepada Allah, pada kitab apa sebagainya. Yang keduanya adalah memberi apa yang dicintai. Yang ketiga solat, mendirikan solat, zakat, ya. Kemudian kelimanya adalah menunaikan, menyempurnakan janji kepada Allah pada manusia. Dan yang keenamnya ialah sabar. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Ya. Ini memang mantap ni. Kalau perasan lah, ya. Kita tengoklah sikit, ya. Kita tengok sikit. Kalau ciri yang pertama adalah amana billah, ya. Dia bukan yu'minuna billah. Amana billah. Kalau kita nak tanya, bolehlah tanya satu lagi lah Ustaz. Tanya seorang lagi.
Siapa seorang lagi yang boleh menjawab amana ini fi'il ke isim ke harf? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa tu? Puan Fatimah. Silakan. Amanah tu fi'il madi. Madhi, kan? Jadi bila Ya. fi'il madhi ni, salah satu saya pernah tanyalah pada Ustaz Safri juga, antara madhi dengan mudhari' ni mana lebih kuat? Madhi lebih kuat. Ya. Adalah perbincangan, ada yang kata, ulama kata ini kuat, tak apa, itu perbincangan pakar bahasa. Tapi amana ini madhi maksudnya sesuatu yang sudah terbina. Ya. Itu sebabnya madhi ni dia mabni, kan? Dia telah terbina. Maka telah terbina ni, keimanan pada Allah ini bukan yang kadang-kadang 50%, kadang-kadang 70%, kadang-kadang 30%, itu bukan. Itu yu'minu nabil ghaib. Ya, itu yang sedang beriman, ya, sedang beriman. Tetapi dekat sini man amana. Ini imannya itu memang top, mantap. Ciri nombor 1. Kemudian wa atal mala ala hubbihi. Wa atal. Ini juga bukan dalam bentuk mudhari'. Ya. Dah kuat ini. Maksudnya dia beri tu, dia bagi benda yang dicintai tu selamba je. Bagi je, ya. Dia bukan kadang-kadang kejap-kejap, lepas tu bagi balik, kejap-kejap bagi balik. Yang itu lain, ya. Dia kena tukar jadi mudhari'. Kemudian apa lagi? Kalau kita tengok kat sini, dia ada bahagianlah, ya, dia punya targetnya. Wa aqamas salah. Wa aqamas salah, bukannya wa yuqimunas salah. Kan? Okey. Kemudian wa ataz zakah, sama, ya, perkataan yang digunakan untuk pemberian 2 kali, bercakap tentang beri yang tambahan dengan beri yang wajib. Wajib ni zakat lah. Wal mufun. Wal mufun. Kena tanya jugalah Ustaz. Silakan tadi Puan Fatimah. Okey Silakan. Ustaz. Wal mufun. Ini isim. Isim, ya. Bila isim maksudnya orang ini bukan yufun. Kalau yufun ini mereka yang menyempurnakan janji, tapi kadang-kadang up, kadang-kadang down. Tapi ini memang janji je considered done. Kan. Kalau deal dengan orang begini, wal mufun ini, jangan bimbanglah dia ni takkan mungkin janji. Memang confirm dia akan menyempurnakan janji dia. Kalau solat itu, subhanallah, ini saya pun jauh kot daripada sini, kan. Solat dia tu, bila dia dah janji dengan Allah, mesti on time dia, tak pernah off time. Tak pernah dia pukul zuhurnya pukul 1, 2:30 ke tak. Dia akan pastikan juga. Ini wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, ya, dan wasabirin. Puan Fatimah, ya. Ya, saya Ustaz. Isim ke fi'il? Wasabirin pun isim. Isim. Jadi ini bukan orang yang wayasbirun, ya. Tetapi adalah wasabirin. Mereka ini memang sabar tu tahap ya. Dan kalau kita perasan semua 6 ini semua dalam bentuk yang kuat, dalam bentuk isim, ya, sama ada madhi ataupun isim, ya. Itu kita boleh bincang nantilah antara isim dengan madhi ni mana pula lebih kuat. Itu nantilah dengan Ustaz Faiz lah kemudian, ya. Tapi nak ceritanya ini bukan mudhari', Itu sebabnya di hujung itu Allah cakap wa ulaika humul muttaqun. Subhanallah. Kan? Mereka itulah orang yang digelar sebagai muttaqun. Muttaqun ini isim, maksudnya takwa yang memang mantap. Isim, ya. Jadi itu kefahaman kita. Jadi kalau kita nak menuju kepada bulan Ramadan ini, ya, Allah kata di hujung itu la'allakum tattaqun, beza dengan muttaqun tadi. Muttaqun ialah kalau kita ada 6 tadi, 6, kita letaklah setiap tu sebagai A, maksudnya dapat 6 A. Ya, yang tadi ni. Ini orang yang muttaqun, dia mesti dapat 6A. Kalau peperiksaan tu, dia dapat 6A. 6A. Ya. Okey. Tetapi kalau di sini, la'allakum tattaqun, dia sentiasa mendapat jadi orang yang membina takwa sepanjang kehidupannya. Kalau kita cakap tentang Ramadan, dia dapat takwa, tatakun di sini. Lepas Ramadan tu dia bina takwa dia. Bina. Dia mungkin belum lagi 100%. Dia belum dapat 6A. Dia tak dapat 6A tadi, ya. Kita anggapkan A pertama iman, A kedua memberi ke apa yang dicintai. Dia tak dapat A lagi. Dia mungkin baru tahap C, tapi dia akan dapat satu sikap, satu pelakuan, namanya tatakun. Dia akan membina takwa, bina lagi, dan bila Allah panggil dia, dia sudah berada dalam keadaan al-muttaqun. Ya.
Itu satu pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak dapat yang ni tattaqun ini? Ya, macam mana kita nak dapat yang ini? Syaratnya mestilah iman sebagai input dan kita kena buat puasa yang sebenar-benarnya. Persoalannya yang kita dah bincang dalam slot lain, puasa ni 2 hijrah. 2 hijrah. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Quran di bawah ini, Quran ni telah turun 15 tahun sebelum itu. Pasal Nabi dapat Quran pada umur 40 tahun, umur 55 tahun baru dapat puasa. Ya. Jadi apa yang kita faham? Sebenarnya kalau saya boleh lukiskan, sekejap ya, saya try lukis. Oops. Kalau saya dapat lukis sedikit untuk kita nampak macam mana apa yang berlaku kepada Nabi, pada para sahabat, dan juga macam mana kita boleh ambil panduan untuk Ramadan ini. Okey, jadi apakah yang boleh kita ambil panduan? Okey, sementara saya onkan saya punya. Okey, ya. Kerja sementara itu Tuan. Ya. Jika ada soalan yang nak bertanya boleh bertanya pada ruangan chat, juga pada sahabat-sahabat yang di Facebook. Kalau nak bertanya soalan boleh tuliskan pada ruangan komen, insya-Allah kita kalau sempat kita akan melihat dan meraihkan pada soalan, insya-Allah. Okay, boleh tanya di ruang chat tu. Sambil tu saya berkongsi tadi Ustaz Faiz ya. Ya. Maksudnya ialah 40 tahun Nabi dapat Quran. Baik. Kemudian 50 tahun dapat saum. Baik. Jadi di sini 15 tahun ini sebenarnya Nabi bersama Quran. Masya-Allah. Pendidikan bersama Quran, mengenal Allah, beriman, meningkatkan iman. Jadi bila imannya 10%, kita bagi nombor lah. Bila dia masuk bila masuk pada puasa, maka kesannya ialah dapatlah takwa 20%. Pasal puasa tu akan meningkatkan lagi takwa. Ya. Tatakun, budaya tatakun. Dan 20% ini bawa lagi kepada tahun depannya, kalau masih lagi ada 20% pada lepas bulan Ramadan, ya, maka dia pergi lagi, dia bina sampailah menjadi mungkin 40%. Dan itulah perjalanan yang perlu dibuat. Kalau Nabi itu 15 tahun dibina dengan iman yang kuat, ya, iman yang kuat itu dengan cabarannya, dengan kefahamannya, 2/3 Quran sudah turun, ya. Maka bila masuk bulan Ramadan pada umur 55 tahun ini, ya, selepas 15 tahun, kesannya apa? Budaya takwa itu dia makin terbina, makin kuat. Takun tadi tu. Takun para sahabat dan Nabi itu kerana telah bersama dengan Quran, yang ini Quran, kesannya ialah takwanya itu mungkin mencapai 80%. 80% tu kalau kata tadi dapat 6A, mungkin dia dapat 5A dah. Tapi makin lama makin dibina. Itu sebabnya mengapa para sahabat Nabi menunggu-nunggu Ramadan. Pasal Ramadan ni adalah sebagai satu catalyst, sebagai satu pembangkit. Bila dia dapat lagi Ramadan, dapat lagi Lailatul Qadar, tatakun tu meningkat lagi. Dan targetnya apa? Mencapai apa yang dinamakan sebagai al-muttaqun. Ya. Jadi kehidupan kita selepas Ramadan ini adalah tatakun, bukannya muttaqun. Muttaqun ini adalah bila ending hidup kita ini, pada waktu itu kita dapat berapa A? Ustaz Faiz sebentar tadi? 6A. 6A. Jadi checklist untuk kita tahu kita ni sedang menuju kepada takun ataupun tidak, kita tengok persediaan kita sebelum Ramadan. Kalau Ramadan kita itu kita siapkan dengan Quran, mengenal Allah tu makin kuat lagi, maka insya-Allah takun kita dapatlah 30%, 40%. Ramadan seterusnya 50%. Terus lagi sampai kita dapat chop 6A, ya, al-muttaqun. Maka itulah janji Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam surah Ali Imran ayat 133 itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat
Uiddat apa Ustaz? Lil muttaqin. Lil muttaqin. Kita tengok ayatnya ya. Ayat 133. Yang itu. Uiddat lil muttaqin. Soalan akhir lah sebelum saya habiskan. Tanya siapa Ustaz? Akhir sekali. Silakan siapa yang terakhir nak menguji minda. Macam minda. Puan Razimah Razak boleh ke? Silakan boleh unmute. Baik, Puan Razimah. Puan Razimah. Baik. Lil muttaqin. Itu lil tu untuk, muttaqin itu isim ke ataupun fi'il? Nun di akhir kalimah. Ya nun di akhir kalimah. Tanwin berbaris. This is isim. Isim. Ini orang yang takwanya amat stabil ke tak stabil? Amat stabil. Berapa A? 6A. 6A. Ya. Jadi ini dapat pada orang yang dapat 6A. Tetapi kita doa pada Allah SWT dengan Ramadan pada pada Selasa depan, insya-Allah mungkin bagi Puan Razimah semua yang ada dulu dah bina 1A. Kemudian tattaqun lagi, tattaqun 20%. Harapnya kali ini tattaqun masing-masing ada dia punya tattaqunnya, ya. Hanya dia dengan Allah sahaja yang Allah lebih mengetahui, ya. Saya tak tahu. Saya tak boleh cakap, oh Ustaz Faiz nampak tattaqun Ustaz Faiz ni 30%. Tak ada, ya. Ini Allah sahaja, kita sahaja yang akan cakap pada Allah, ya Allah harapnya engkau berilah tattaqun level 40% ataupun 50% lebih tinggi daripada tahun lepas, dan kita tahu bahawa itu adalah satu proses. Ya, bukannya habis Ramadan terus dapat chop 6A. Tak, dia terus. Dia ada pasal kita membina takwa itu, membina rasa bertakwa, rasa perlukan Tuhan itu makin kuat lagi pada bulan Ramadan. Macam mana? Kerana inputnya iman daripada Al-Quran yang kita baca sebelum Ramadan, dan insya-Allah kita kuatkan lagi pada bulan Ramadan dengan menghargai semua perkataan-perkataan Allah yang amat manis, amat spesifik, ya, dia bukan random kan. Baca terjemahan semuanya cakap disediakan untuk orang bertakwa, kan. Agar kamu bertakwa, agar hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Takwa tu macam diguna secara loose. Tapi rupa-rupanya kita dah boleh connecting the dots. Untuk menjadi orang bertakwa pada bulan Ramadan ini, inputnya kena dikuatkan, iman, ya. Iman ada 6 perkara tersebut, tapi puncanya ataupun sumber rujukannya bertambah iman ini, kata Allah dalam surah Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Salah satunya adalah ayat-ayat Allah fil qaul, pada Quran ataupun pada penciptaan alam ini, kita akan bertambah iman, dan bila bertambah iman itulah impact tattaqun itu akan jadi lebih mantap dengan kita berpuasa. Jadi iman dalaman hati kita, puasa itu dia punya ibadahnya. Ibadah campur iman baru dapat jadi takwa. Ibadah tanpa iman dia hanyalah lapar, dahaga ataupun mengantuk sahaja. Tapi bila lapar, dahaga, bangun malam dengan iman, kita tahu bahawa kita buat itu bukan kerana ikut orang, bukan kerana hanya Ramadan dah sampai saya pun puasa, tetapi kerana kita nak mencapai orang yang tattaqun. Maksud tattaqun ini daripada perkataan wiqayah, iaitu menjaga diri, ya, daripada segala masalah dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janji Allah dalam ayat ini, bila orang itu digelar al-muttaqin, maka ganjarannya adalah maghfirah wa jannatin arduhas samawati wal ard, keampunan dan juga jannah, ya, syurga seluas langit dan bumi. Dia lebih kurang macam tuan-tuan hidup 60 tahun, kerja nak beli rumah, bayar hutang 30 tahun. Yang ini Allah kata 60 tahun tu kamu usahalah betul-betul ikut SOP takwa dalam ayat 177 dan 183 tadi, ada lagi ayat lain, ya. Maka kesannya apa? Bukan sekadar dapat rumah 2 tingkat, tapi rumah bertingkat-tingkat. Ya, itu yang kita tengok tu kan. As-samawat itu adalah bertingkat-tingkat. Kita mungkin dapat 1 syurga ke, 2 syurga ke, 3 syurga. Tengoklah. Surah Ar-Rahman kata waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ya, bagi siapa yang takut maqam dia, keadaan dia di sisi Allah. Dia dah takut, rasa takut dia sebagai bapa,
okey ke tak okey ke, ibu okey ke tak okey, kalau ditanya di depan Allah, rasa takut itu saja menyiapkan kita dengan dua syurga. Tapi Allah cakap waliman khaf, bukan yakhaf. Khaf tu apa? Boleh tanya lagi hujung-hujung ni. Khaf tu takut madhi ke mudhari'? Khafa. Khafa. Dia Khafa. tidak ada ya dekat belakang dia. Puan Fatimah, khafa. Kha alif fa baris atas. Ayat apa Ustaz tadi? Ayat mana Ustaz? Di surah Ar-Rahman. Surah Surah Ar-Rahman. Oh, okey. Kalau khafa tu kha baris atas. Kha alif fa. Oh, fa baris atas tu fi'il madi. Madhi. Maksudnya ini amat teguh ke tak teguh? Teguh. Teguh. Maksudnya orang ini memang takutnya itu pada setiap masa. Ya. Sehingga kan kalau ada perasaan itu di dunia ini, ya, kita takut status kita ni sebagai ibu ke, ayah ke, anak ke, segala tanggungjawab ni, ya Allah, depan Allah nanti makam aku ni, status aku ni okey ke tak okey. Perasaan itu kalau muncul pada setiap masa, ya, bila kita fikir saja kita rasa ya Allah, kan? Maka sebenarnya Allah menyiapkan apa? Jannatan, dua syurga. Ya. Jadi banyak perkara, tetapi yang penting saya ucapkan tahniah pada semua yang sudah pun belajar tahap 1 dalam bahasa Arab Al-Quran. Baik, terima kasih banyak Tuan Fazrul. Sedikit mungkin saya nak berkongsikan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kalau Allah cerita mengenai takwa, orang yang bertakwa, kan, muttaqun ataupun ittaqau, orang yang bertakwa, itu selalunya digandingkan dengan syurga. Selalu digandingkan dengan syurga. Ataupun al-muflihun, orang yang berjaya. Orang berjaya ni di sisi Allah adalah apa? Orang yang masuk syurga lah. Jadi al-muttaqun ataupun orang bertakwa selalu digandingkan dengan syurga. Dan Allah sediakan untuk kita, untuk orang yang beriman ini bulan Ramadan, tujuannya apa? Tujuannya untuk meraih takwa. Untuk menuju ke arah menjadi orang yang bertakwa. Maknanya Allah nak kita semua masuk syurga. Allah nak kita semua masuk syurga. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap daripada umat aku masuk dalam syurga. Tapi hadis itu tak habis kat situ. Ada sambungan dia illa man abah. Kecuali siapa yang dia tak nak. Dia sendiri yang tak nak. Maka kalau orang tu dia tak nak buat baik, dia tak boleh nak buat baik, itu semua atas mungkin perkara yang perlu diperbaiki pada diri dia, kerana Allah dia nak yang terbaik untuk hamba dia. Dan antara bukti dia Allah sediakan untuk kita bulan Ramadan ini untuk kita puasa, kerana Allah nak kita menjadi orang yang bertakwa. Ustaz Faiz. Ya, saya tuan. Illa man aba, ya. Ya. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Aba tu madhi ke mudhari'? Oh, sempat lagi tanya tu kan. Berada pada fi'il madhi tuan. Madhi. Jadi maksudnya ini memang orang betul-betul dah aba, ya. Maksudnya dia enggan tu banyak kali. Dia bukannya sekali enggan, alah tak payahlah syurga, tapi bila dia fikir-fikir balik, teruk betul lah aku ni dulu cakap tak nak syurga, padahal syurga ni penting sebagai tanda rahmat daripada Allah, kan? Jadi walaupun itu bukan daripada ayat Quran, tetapi penggunaan perkataan oleh Nabi sendiri, dia mempunyai lataif yang tersendiri untuk kita memahami kandungan apa yang disampaikan sebentar tadilah. Betul. Menarik tuan. Jazakallah khairan ucapkan kepada tuan. Juga mengenai bulan Ramadan, satu lagi perkara yang saya nak mengingatkan pada diri saya dan kita semua ialah apa? Ayat 183 Allah menceritakan mengenai memerintahkan kepada kita untuk beriman dan dengan melakukan puasa untuk mencapai takwa. Kemudian pada ayat 184 Allah mulakan dengan Allah menyebutkan ayyam ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Maka bulan Ramadan yang akan kita lalui, mudah-mudahan Allah rezekikan kita semua masuk ke dalam bulan Ramadan hingga ke akhirnya. Bulan Ramadan yang bakal kita lalui ini adalah bulan Ramadan yang paling laju dalam hidup kita. Bulan Ramadan yang paling laju. Lebih laju masanya daripada tahun lepas. Kenapa? Kerana kita sudah berada pada akhir zaman, yang mana masa semakin laju berjalan. Dan tahun lepas Ramadannya adalah lebih perlahan. Tahun ini 30 hari yang akan kita lalui, masanya akan terasa lebih laju daripada tahun lepas. Maka kita kena berhati-hati dengan ayyam ma'dudat. Hari-hari yang berbilang ini.
Kerana dia adalah hari-hari yang bukan banyak, hanya 30 hari, hanya 1 bulan sahaja. Maka masa dalam bulan Ramadan ini sangat perlu untuk kita beri perhatian. Kerana dia adalah hari yang ma'dudat, hanya hari-hari yang berbilang, bukan hari-hari yang banyak yang Allah berikan selama setahun bulan Ramadan, tidak. Hanya hari-hari yang berbilang, dan kita berada pada Ramadan yang masanya akan berlalu paling laju dalam hidup kita. Maka daripada sekarang kita persiapkan rancangan apa nanti nak buat pada bulan Ramadan ini untuk menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Kan? Kalau yang Tuan Fazrul ada buat bersama dengan kita, Better Me Ramadan. Menjadikan Ramadan kita ini Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang sebelum ini. InsyaAllah. Sebenarnya bila Ustaz cakap ayyam ma'dudat itu, iaitu masa itu, hari itu makin lama makin pendek bila makin laju bila menuju akhir zaman. Bila sambung lagi faman kana minkum maridan aw ala safarin, dua perkara yang perlu diberi perhatian. Kalau katakan ada siapa yang sakit ataupun akan bersafar, kan? Sakit tu mungkin sama ada kita dah tahu kita sakit ataupun akan sakit, ataupun safar ini kita dah tahu kita dah nak musafir ataupun kita tiba-tiba kena musafir, kita kena buat persediaan. Ya. Pasal kalau kita tak buat persediaan, akhirnya kita akan dahlah masa tu laju. Bila kita sakit tu kita akan kurang bersemangat menghadapi Ramadan ataupun musafir, sakit ataupun musafir itu menyebabkan nanti kita punya semangat bersama Ramadan tu hilang. Ya, saya pernahlah sekali Ramadan tu pasal tak perasan ayat ini kan, jadi taklah buat persediaan sangat. Jadi bila sakit tu, walaupun hanya beberapa, katakan seminggu sakit, tapi dia memberi kesan keseluruhan Ramadan tersebut. Dia rasakan macam mungkin Allah tak berapa suka saya kot, kan? Mungkin Allah tak nak terima amalan saya kot. Benda-benda yang tak buat persediaan. Sebenarnya sakit ke ataupun safar, Allah dah cakap dah kat sini, boleh ganti dengan benda lain, ya, pada hari lain. Kalau nak puasa-puasa juga, ya, tetapi jangan sampai hilang roh hari-hari itu dengan diisi, kalau sebelum itu iman, agar ianya membawa kepada takun itu sendiri, ya. Jadi kalau yang ada kena makan ubat ataupun yang kena travel pergi kerja panjang tu, kena rancang dua kumpulan ini, dia akan hilang perspektif menghargai masa laju yang berada pada bulan Ramadan. Amin. Terima kasih Tuan. Masa-masa Ramadan yang perlu kita rancang, yang perlu kita hargai, kerana masanya tidak panjang. Dan inilah masa bukti sayang Allah kepada kita. Allah nak kita menuju menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Kerana Allah nak kita semua masuk ke dalam syurga. Jazakumullah khairan, saya ucapkan kepada Tuan Fazrul sekali lagi kerana sudi meluangkan masa pada malam ini berkongsi dengan kita bagaimana cara untuk kita aplikasikan sebahagian apa yang telah kita pelajari daripada bahasa Al-Quran, macam mana kita nak implement, nak gunakan dia ketika mana kita mentadabbur. Mudah-mudahan dengan perkongsian Tuan Fazrul ini membuatkan kita lebih cerah dan membuatkan kita lebih bersemangat, kan? Membuatkan kita lebih banyak, macam ni rupanya Allah nak cakap, macam ni rupanya cerita ayat ni. Mudah-mudahan dia terus menambah kita punya minat, menambah kita punya rasa manis untuk terus mentadabbur Al-Quran. Kata-kata akhir, pesanan daripada Tuan Fazrul untuk kita semua pelajar BAQ, juga sahabat-sahabat yang bersama-sama di Facebook, untuk kita semua secara umumnya untuk Ramadan yang bakal kita hadapi. Silakan sedikit pesanan daripada Tuan Fazrul. Baik, saya ingin mengucapkan ya, selamat menyambut bulan Ramadan, dan marilah kita doa pada Allah SWT, ya, agar Allah izinkan kita beliana Ramadan sampai pada bulan Ramadan, dan kita diberikan barakah Ramadan itu. Dia dalam Al-Quran ini ada barakah itu kerana tempat, ada barakah itu kerana masa. Tempat sembahyang sunat di Masjidil Haram itu 100,000 kali ganda, ya, ataupun di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Aqsa, ya. Tetapi kita mungkin tak dapat tahun ini, ya, setakat ni belum lagi lah katanya umrah ke haj untuk dapat banyak ganjaran, tetapi kita diberi secara percuma untuk masuk bulan Ramadan. Moga-moga bila
barakah masa Ramadan itu, ya, bila Allah angkat satu-satunya nama bulan dalam Al-Quran namanya Ramadan, ya, salah satu yang diangkatlah, ya, yang amat istimewa. Maksudnya masa ini tak sama. Dia tak sama macam masa lain. Ya, dia ada Syahrul Haram 4 bulan, tetapi bulan Ramadan ini bulan yang Allah angkat untuk kita. Bagi setengah orang pergi Masjid Nabawi, dia tengok macam biasa je, apa yang berpuluh kali gandanya, kan. Pergi Masjidil Haram 100 ribu kali ganda, tak nampak pun. Itu bagi orang yang tidak ada ilmu dan tidak mengimani kepada hadis Nabi SAW. Tetapi kerana kita ini dah baca Quran, makin lama makin kita makin percaya, kan. Pasal Quran ni dia bagi iman tu memang mantap punya kepada kita. Makin lama makin takut, makin lagi dia tak terus terbina, tapi dia sikit. Maka salah satunya ialah Ramadan ini penuh barakah, jangan sia-siakan walau 1 saat, ya. Dan caranya ialah apa? Kita mengikut sunnah Nabi. Kalau Nabi kata semayanglah Isyak berjemaah contohnya, seperti menghidupkan malam, setengah malam. Jadi kita buat semayanglah tarawih bersama dengan imam sampai ke hujungnya, ataupun semayang subuh. Ya, mungkinlah nak tahajud tu tak banyak, boleh kita buat ikut kemampuan. Tetapi yang asas-asas ini, insya-Allah itu akan melayakkan kita dengan izin Allah bertemu Lailatul Qadar, yes, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan cuba bayangkanlah kalau urusan kita ini dibentangkan pada para malaikat pada malam Lailatul Qadar, kita sedang menghidupkan malam, padahal sebenarnya taklah bangun malam banyak mana pun. Semayang Isyak jemaah, semayang subuh berjemaah, semayang tarawih dengan imam, kan. Tapi kerana ia dianggap sebagai menghidupkan malam, maka urusan kita pada tahun depan akan menjadi amat barakah kerana ia disaksikan oleh para malaikat. Oh, subhanallah, ya. Tapi kalau katakan sebaliknya pula, kan, urusan kita dibentangkan dalam keadaan yang tak berapa baik, kan. Awal-awal dah tak baik, macam orang lari, lumba lari lah. Starting je tu pun dah tergagap-gagap begitu. Dia nak terus macam Usain Bolt nak pergi pecut lagi tu. Kalau bulan Ramadan ini startingnya pun tidak bagus, susah sikit. Tapi kalau kita doakan, harapnya, ya, kita buat persediaan ini 20 hari pertama itu kita buat betul-betul, Allah izinkan kita dapat Lailatul Qadar, itu tandanya kita mendapat pecutan awal. Dia orang lain lari begitu je, kita berlompat terus. Kerana apa? Kerana itu disaksikan salamun hiya hatta matla'il fajr, ya. Perkara itu berlaku pada malam tersebut, tak tahu malam mana, tapi kita doakan 10 hari itu kita dapat Allah pimpin kita menghidupkannya dengan panduan daripada Al-Quran yang kita baca sebentar tadi. Allahuakbar. Jazakallahu khairah Tuan Fazrul, barakallahu fiik, kerana memberikan sedikit tausiah, peringatan kepada kita bagaimana untuk kita menghadapi bulan Ramadan ini. Dan sebagai kata-kata akhir, saya suka nak mengingatkan diri saya dan kita semua bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Pada ayat 185, Allah dia menginginkan kepada kamu kemudahan dan dia tidak menginginkan kepada kamu kesusahan. Apakah kemudahan yang kita dapati? Puasa ini penat, puasa ini susah, haus, kan? Tetapi Allah kata Allah menginginkan untuk kita kemudahan. Kenapa? Kerana berapa banyak perkara-perkara baik yang mudah untuk kita lakukan pada bulan Ramadan ini berbanding dengan bulan-bulan lain. Betapa mudahnya kita untuk solat sunat pada bulan Ramadan. Betapa mudahnya kita untuk bersedekah. Betapa mudahnya kita untuk membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Inilah antara kemudahan yang Allah sediakan untuk kita. Bukan saja Allah suruh kita berpuasa untuk menjadi bertakwa, bahkan Allah mudahkan kita untuk melakukan perkara-perkara kebaikan untuk menuju kepada takwa. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mendapat, sebab kata apa yang Tuan Fazrul kongsikan tadi, 6A, kita dapat menuju ke arah itu dengan kemudahan yang Allah telah berikan pada bulan Ramadan ini, insya-Allah. Sekali lagi, jazakumullah khairah saya ucapkan pada Tuan Fazrul. Juga saya ucapkan jazakumullah khairah pada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama di Zoom, juga pada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama di Facebook sudi meluangkan masa pada malam ini untuk kita berbincang sedikit mengenai takwa. Tujuan kita nak menghadapi bulan Ramadan, kita nak hadapi dengan persediaan
dengan tujuan kita nak menuju kepada takwa. Kita nak meningkatkan takwa kita. Ramadan tahun lepas kita tak nak dia sama dengan Ramadan tahun ni, kita nak dia lebih baik daripada tahun lepas. Puasa kita tak nak puasa kita sama macam puasa anak kita yang menahan haus dan lapar dan dahaga, sama saja dengan anak. Tak, kita nak lebih baik daripada itu. Kita nak menuju kepada takwa. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kepada takwa. Allah mudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang memudahkan kita menuju kepada takwa, insya-Allah. Baik, jazakumullah khairan. Kita berjumpa lagi pada malam esok, insya-Allah, pada sesi kita Bahasa Al-Quran, sesi yang ke-28, insya-Allah. Mudah-mudahan nanti kita boleh bertemu lagi dengan Tuan Fazrul, kan, kalau tak dalam BAQ mungkin pada sesi kita dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Untuk apa? Untuk kita check and balance pula. Ini sebelum masuk, Tuan Fazrul dah kongsi dengan kita apa yang perlu kita lakukan, persediaan kita. Nanti mungkin kita boleh buat satu sesi yang kita nak check and balance balik, kan, macam mana kita bila sedang berada pada minggu pertama ataupun minggu kedua Ramadan ini, macam mana pecutan kita, adakah Usain Bolt kita punya pecutan, kan, ataupun lebih hebat lagi tu melompat, bagi kata Tuan Fazrul, lagi laju lagi, insya-Allah. Baik, kita jumpa lagi insya-Allah. Jazakumullah khairan. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.